بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أو كما قال، متفق عليه. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia sakiti jiran dia. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. Dan siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik, kalau tidak pun diam sahaja. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 benda yang Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis ni. Yang pertama, tentang jiran. Nabi SAW pesan dekat kita supaya dengan jiran kita buat baik. Yang kedua, Nabi SAW pesan terhadap tetamu, hendaklah kita buat baik. Dan yang ketiga, Nabi SAW pesan supaya kalau tak ada apa nak bercakap, diam saja. Kalau nak bercakap juga, pastikan bercakap benda yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'inda Allah khairuhum li sahibihi, wa khairul jiran 'inda Allah khairuhum li jari, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah kawan yang menjaga hubungannya dengan baik. Kita ada ramai kawan. Dalam ramai-ramai kawan ni, kawan hak paling baik ialah kawan yang reti jaga hubungan, yang reti jaga hubungan baik dengan kita. Dia reti hormat kita, kita pun hormat dia. Dia tak pernah jatuhkan maruah kita sama ada depan ataupun belakang kita. Kita pun tak pernah jatuh maruah dia sama ada depan ataupun belakang kita. Maka sahabat yang macam ni, Nabi SAW kata, ialah sahabat yang paling baik.
Sahabat yang paling baik ni tak nanti depan kita, belakang kita pun dia jaga kita. Dan kita pun kalau kita betul-betul baik dengan dia, bukan depan dia, belakang dia pun kita jaga dia. Kalau dia jaga kita habis-habis, kita jaga dia habis-habis, ini kawan yang paling baik, kata Nabi SAW. Demikian juga Nabi kata, wa khairul jiran 'indallahi khairuhum li jari. Sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah jiran yang menjaga pergaulan antara kita dengan dia. Serupa juga jiran yang baik ialah jiran yang sentiasa jaga kita. Dia berjiran dengan kita 10 tahun. Jangan sekali dia nak bercakap kata tak elok kita, walaupun dia tahu kita ada tak elok. Kalau sekiranya dia macam tu, dialah jiran yang paling baik. 10 tahun dia duduk sebelah rumah kita, takkan dia tak tahu keburukan kita. Tapi kot nak cerita dekat orang buruk kita, tak sekali-kali. Maka ni adalah jiran yang paling baik, kata Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini, fa ila ayyihima uhdi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minka baban, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata dekat Nabi, inna li jaraini, aku ada 2 jiran. Fa ila ayyihima uhdi, antara 2 jiran ni hak mana yang aku nak utamakan dalam nak bagi hadiah? Aisyah isteri Nabi. Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kita ni ada 2 jiran. Yang dekat dengan rumah kita ni ada 2 buah rumah. Fa ila ayyihima uhdi, hak mana satu antara 2 ni yang wajar kita bagi hadiah? Nabi SAW kata, ila aqrabihima minka baban. Nabi kata, hak pintu dia paling dekat dengan pintu kita. Hak pintu rumah dia dengan pintu rumah kita paling dekat. Hak tu bagi keutamaan kalau nak bagi hadiah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau jadi apa-apa emergency dekat kita, siapa nak tolong kita? Adik-beradik kita duduk jauh tu, sementara dia nak sampai, kita keras kejung dah di rumah. Orang hak mula sekali nak lompat main, nak terpa main, nak tengok apa-apa jadi kat kita, ialah orang yang paling dekat rumah dengan kita. Maka jiran yang paling dekat itulah jiran yang mesti kita bagi keutamaan dalam apa-apa hal sekalipun. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Summa yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la arniyanna biha baina aktafikum, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Nabi kata, janganlah satu jiran melarang jiran sebelah rumah dia daripada nak pacak satu kayu, nak sokong atap rumah dia mai ke dinding kita. Nabi kata, kalau jiran sebelah rumah nak buat semurup, nak buat satu bumbung semurup, dia nak kena sokong dengan tiang. Tiang tu tak ada tempat, melainkan dia nak kena cacak mai ke dinding rumah kita. Nabi kata jangan larang, biar dia buat. Nabi ajak lagu tu.
Nabi kata kalau jiran sebelah rumah nak buat bumbung, bumbung tu nak kena sokong dengan tiang. Tiang tu tak ada tempat nak bubuh, melainkan nak kena main sebelah rumah kita. Nabi kata jangan larang dia, jangan halang dia, biar dia buat macam tu. Summa yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi kata lagu tu, dia duk tengok muka sahabat-sahabat lain ni. Lepas dah habis Nabi kata semua, bila tinggal dengan sahabat-sahabat ni, Abu Hurairah kata dekat sahabat-sahabat ni, dia kata mali arakum anha mu'ridin. Abu Hurairah kata apa kena dengan hampa semua ni? Bila Nabi kata lagu tu, aku nampak muka hampa tak suka. Abu Hurairah ni, bila Nabi kata tu, dia duk tengok muka orang lain. Nampak pada muka sahabat-sahabat yang dengar Nabi kata ni, nampak pada muka mereka ni mu'ridin, menolak apa yang Nabi kata tu. Tak? Tuan-tuan nak heran kalau lah ni, satu ustaz baca satu hadis, orang dengar tu buat. Nabi kata pun ada orang buat lagu tu. Pasal apa? Pasal tak sesuai dengan dia. Bila Nabi piduk habang kata kita ni kena jaga jiran. Macam mana nak jaga jiran? Kalau sekiranya jiran nak buat bumbung rumah, nak bubuh tiang, tak ada tempat, dia sampai tiang nak kena masuk tanah kita, Nabi kata jangan larang, biar dia buat macam tu. Sebahagian daripada sahabat yang dengar ni nampak muka tak boleh terima. Nampak tak boleh terima apa yang Nabi kata ni. Abu Hurairah dia marah bila tengok benda ni. Dia terus tegak depan ni. Dia kata mali. Dia kata apa hal dengan hampa ni? Dia kata. Yang cakap ni bukan orang biasa. Yang cakap ni Nabi. Nabi kata macam tu. Arakum anha mu'ridin. Aku dapat melihat pada muka kamu ni mu'ridin. Nampak menolak apa yang Nabi kata. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Abu Hurairah kata demi Allah aku akan paksa hampa semua buat apa yang Nabi kata tu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak hadis hak cerita tentang kita disuruh buat baik dengan jiran ni banyak. 4-5 ada hadis kita baca di Sungai Rambai minggu lepas. Ni sambung lagi hadis tentang jiran. Berapa punya banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan kita sangat-sangat supaya buat baik dengan jiran. Sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin atau kama qala muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ya nisa'al muslimat. Nabi kata wahai orang-orang perempuan yang muslimat, wahai orang-orang perempuan Islam, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan ada di kalangan hampa ni yang nak menghina pemberian jiran dia. Walau firsina syatin, walaupun jiran bagi kaki kambing. Nabi kata dekat orang perempuan, Nabi kata ya nisa al-muslimat, wahai orang perempuan Islam, jaga baik-baik. Jiran bagi apa pun jangan duk hina. Walaupun hak dia bagi ni sebelah kaki kambing saja. Kadang-kadang mulut kita ni macam duk kata. Ni bulan puasa nak main, esok budaya duk tukang kuih petang-petang, duk tukang lauk petang-petang ni dia nanti main. Bila bagi aja mulut kadang tak ubah elok. Bagi-bagi kata Allah. Kalau takat nak bagi ubah kacang tu lah bagi. Mulut. Nabi SAW pesan, Nabi kata tak sah macam tu. Walaupun jiran sebelah rumah bagi dekat kita firsina syatin, bagi sebelah kaki kambing. Terima, muka manis, terima kasih dekat dia. Habis. Jangan sekali-kali kita menghina pemberian yang diberi oleh jiran kita. Mungkin benda tu kecil pada kita, tapi besar pada dia. Benda tu kecil pada kita, tapi besar pada dia. Maka hargailah pemberian orang kepada kita. Jangan sekali-kali menunjuk yang kita ni menghina pemberian yang orang bagi ke kita. Ni Islam tuan-tuan, ni Islam. Islam, agama kita ni, dia nak ajak kita suruh jadi elok. Tu aja.
Islam agama kita ni dia nak ajak kita suruh jadi elok, suruh jadi manusia yang berakhlak mulia, nak suruh jadi manusia yang tak bergaduh dengan orang, nak suruh jadi manusia yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu ayat Quran, sudah tentu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak pernah mendorong kita kepada buat benda tak elok, kepada kucar-kacir, kepada gaduh dan sebagainya. Sebaliknya Quran dan hadis Nabi nak suruh kita jadi manusia yang tunduk kepada Allah, ikut cakap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh buat macam ni, masyarakat kita jadi sejahtera insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 68. Muka surat 68 bab fiman takallama bi kalimatin yadhaku biha an-nas, iaitu satu bab pada menyatakan orang yang bercakap dengan cakap yang mentertawakan orang dengan dia. Ini malam ni kita nak tengok satu bab kerja jadi pak lawak. Kerja jadi pak lawak. Kerja hari-hari duk fikir apa lawak boleh buat, macam mana nak bagi orang gelak. Apa pandangan Islam kepada kerja macam ni? Kerja yang serupa macam ni. Reka bercakap benda bohong dan sebagainya, reka cerita dan sebagainya dengan tujuan nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok, nak apakah hukumnya? Apa pandangan Islam kepada kerja yang macam ni? Ketahuilah saudaraku, adalah cakap yang mentertawakan orang itu banyak macam kelakuannya. Nak bagi orang gelak ni dia ada macam-macam cara, dia kata. Boleh dengan hikayat jenaka yang mentertawakan, boleh buat cerita kartun apa kan nak bagi orang gelak. Boleh hikayat bohong yang membawa orang-orang tertawa, boleh juga piduk reka cerita bohong dengan tujuan nak bagi orang gelak. Dan boleh dilakukan dengan apa kelakuan, seperti Herodkan bibir mulut, punya nak bagi orang gelak, cakap orang tak gelak, pergi buat kelaku, buat mulut, buat apa macam-macam nak bagi orang gelak. Dan boleh kenyat-kenyat mata dan macam-macam laku jenaka yang mentertawakan, buat biji mata bagi juling ke, buat biji mata bagi putih ke apa, nak bagi orang gelak. Ini macam-macam cara nak buat nak bagi orang gelak. Maka semua cakap dan bualan yang demikian itu telah ditegah oleh syarak kita. Agama tak mah. Sebab apa? Sebab agama dia kira seronok yang keterlaluan ni lupa pada Tuhan. Itu asas larangan benda ni. Islam ni agama serius. Islam ni agama serius. Kita bila bercakap tentang apa pun kena serius. Walaupun benda tu benda kecil. Kecil pada kita, besar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam agama serius. Islam tak suka kalau sekiranya benda yang serius ni piluk buat bagi jadi gelak main dan sebagainya. Islam tak suka macam tu. Maka bermula dalil yang menunjukkan tegah syarak itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu orang laki-laki bercakap dia dengan satu cakap yang tiada dilihatnya dengan dia akan ada salahnya. Tiba-tiba menerjunkan dia dengan sebab cakapnya itu 70 tahun ke dalam neraka Jahannam. Oh, itu dia. Nabi kata ada jadi benda yang macam ni. Kes ni biasa jadi. Satu orang bercakap, dia ingat dia bercakap, habis tentulah. Dia ingat apa hak dia cakap tu, habis cakap angin puput, habis-habis tentulah. Dia ingat hak dia cakap tu habis di situ. Dia tak tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala cakap dia tu tak habis di situ. Sebaliknya cakap tu menyebabkan Allah perosok dia dalam neraka 70 tahun. Ada benda yang kadang-kadang kita cakap, kita ingat benda ni tak ada apa. Rupanya agama melihat itu sebagai serius.
Kita duduk cakap, kita ingat habis itulah kita duduk kata apa ke. Benda yang misalnya kita cakap sesuatu yang menghina agama. Duduk kata korang kalau nak ikut Quran dengan hadis Nabi betul-betul, dia kata lah ni pakai naik unta lah, duduk naik kereta apa. Dia ingat dia punya cakap tu habis itulah. Dia tak tahu kesan di sebalik cakap dia tu, dia menghina agama. Awak betul ke kalau ikut Quran dengan hadis Nabi tak boleh naik kereta? Betul ke kalau kita ikut Quran dengan hadis Nabi kita tak boleh hidup macam kita hidup lah ni? Ataupun ikut Quran dan hadis Nabi itu tak ada salah tak mana. Kita boleh hidup macam lah, kita boleh naik kereta dan sebagainya, tapi jangan melampau daripada sempadan yang ditentukan oleh Allah dalam Quran, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Tapi dia tidak bercakap, cakap dia tu faham kata seolah-olah tak boleh ikut Quran dengan hadis Nabi. Kalau ikut Quran dengan hadis Nabi ni, dia kata, pasal apa yang dia duduk naik kereta lah ni? Kalau betul-betul dia nak ikut, naik unta lah. Dia duduk cakap lagu tu. Cakap yang macam tu, dia duduk ingat tak ada apa. Tapi dia tak tahu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Allah boleh hawin dia masuk ke dalam neraka 70 tahun lamanya. Ini tuan-tuan. Faham daripada hadis ni ialah, hati-hati bila bercakap. Faham daripada hadis ni ialah bila nak bercakap hati-hati. Jangan sampai cakap kita tu menyentuh soal akidah dalam agama. Jangan sampai ke situ. Nak melawak, nak apa pun jangan sampai perosak agama kita. Nak marah, nak apa pun jangan sampai rosak agama kita. Nak bagi pandangan, nak bagi pendapat apa pun jangan sampai rosak agama kita. Maka Islam, dia ada batas sempadan, dia ada garis panduan. Kita tidak boleh melewati garis panduan itu. Baik. Dia kata, maka jaga-jagalah seseorang itu. Apabila berkata-kata dan apabila bercerita dan apabila berbual apa-apa, jangan mendatangkan ia akan bual yang karut. Bercakap, bersembang, apa semua, jangan sampai pergi jadi karut. Begitu. Sampai pergi duduk bercakap, sampai jadi nak merosak agama sendiri. Jangan macam tu. Dan janganlah berbual yang boleh mentertawakan orang. Jangan sembang sampai nak jadi pengelipur lara begitu. Buang masa dengan cerita benda yang sia-sia semata-mata. Kata setengah ulama, tegah itu ialah pada bual bohong yang mentertawakan. Maka terjun di dalam neraka dengan sebabnya. Hidup cakap benda bohong, benda tak betul dia bercakap tu. Maka dia boleh terhumban ke neraka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Masalah bohong dalam cakapan dan bualan dan cerita hikayat supaya orang tertawa dan supaya orang suka, dan supaya orang berleka-leka mendengarnya. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak kita. Istimewa pula seperti setengah orang yang menceritakan sesuatu di dalam bualnya yang mau mentertawakan orang itu, dibuatnya dirinya sengau dan heret bibir mulut. Punya nak bagi orang gelak. Hidup buat cakap sengau, nak bagi orang gelak. Hidup buat heret mulut. Kecilkan biji mata. Ataupun berupa menegangkan leher. Mempermacam-macamkan bunyi suara kerana mengajuk orang yang mau diumpat dan dikata nista ke atasnya. Maka semuanya itu bertambah-tambah haram dan berdosa orang yang memperbuat yang demikian itu. Dengan niat nak bagi orang gelak, hidup buat benda-benda yang macam ni, berdosa sangat. Bermula dalil ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Bahz bin Hakim an abihi an jaddih radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lillazi yuhaddithu bil hadith liyudhhika bihil qaum fayakzib wailun lahu wailun lahu. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah tu, bukan bin Jidah, dia bukan jim. Haidah al-Qushairi, daripada bapaknya, daripada neneknya. Katanya, telah aku dengar Nabi SAW bersabda ia, celaka bagi orang yang bercerita dia dengan satu cerita supaya ditertawakannya dengan dia akan satu kaum.
Nabi sebut perkataan wail. Wailun. Wail maksudnya celaka. Quran banyak sebutlah. Wailun. Wailun lil mutaffifin. Tuhan marah kepada orang yang terlibat dalam menipu meniaga. Wail ni maksudnya celaka. Ada satu pendapat kata neraka wail. Jadi ceritanya bila sebut wail maksudnya sumpah tak elok daripada Allah dan daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, celaka bagi orang yang bercerita ia dengan satu cerita supaya ditertawakannya dengan dia akan satu kaum. Maka berbuat bohong ia di dalam ceritanya itu. Hak tak boleh ni pasal cerita orang gelak dan benda tu bohong. Tuan-tuan, Nabi ni bukanlah serius sampai tak melawak langsung. Jangan salah faham pula. Saat ni sampai bercakap senyum sikit, gelak sikit pun jadi haram nak masuk neraka 70 tahun. Tak macam tu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ada cerita Nabi SAW pun melawak. Tapi melawak Nabi, bergurau Nabi ni bukan dengan tujuan nak bagi orang lupa. Nabi pernah kata di dalam kuliah dia, Nabi SAW kata, orang tua tak akan masuk syurga. Nabi kata. Bila Nabi kata lagu tu, orang tua-tua yang ada di depan ni sedih lah. Macam mana pula ni pergi jadi kisah orang tua-tua tak ada peluang masuk syurga. Nabi dia buat serius boleh. Dia kata orang tua-tua tak akan masuk syurga. Jadi semua pun orang tua-tua jadi tak seronok bila dengar Nabi kata macam tu. Sehinggalah satu orang ni dia sedih sangat. Lepas tu dia pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, malanglah nasib aku kerana aku jadi orang tua. Adakah dengan kerana aku jadi orang tua aku tak boleh masuk syurga? Apa tak kena dengan tua aku ni? Nabi kata kat dia, kerana yang akan duduk dalam syurga itu semua orang yang muda-muda. Jadi kalau orang tua pun masuk syurga jadi muda. Jadi orang tua tak akan masuk syurga. Nabi kata. Melawak. Lepas itu Nabi gelak sampai nampak gusi dia. Ada. Nabi SAW pun ada buat macam tu. Pada kadar itu, tak ada masalah apa. Itu manusia. Manusia biasa melawak. Yang larang ni hidup jadi pak lawak. Hidup jadi buat kelaku, buat macam-macam, bercakap ni sampai menjerit, sampai nak cekang orang tengkok, sampai nak bagi orang gelak. Nak bagi orang jadi rapelah, jadi lalai, jadi leka, jadi lupa dekat Tuhan, jadi... Yang ni yang dilarang oleh agama. Ni. Baik, dia kata maka celaka bagi orang ini. Celaka bagi orang ini. Nabi ulang lagi 2 kali. Nabi mula kata dia wailun lilladzi yuhaddisu bil hadis liyudhika bihil qaum. Nabi sebut dah celaka bagi orang yang duk buat cerita bohong dengan tujuan nak bagi orang gelak. Lepas tu Nabi kata wailun lahu, celaka bagi dia, celaka bagi dia. 3 kali Nabi kata. Mula dah sekali dah wailun, di hujung 2 kali lagi wailun lahu. Maknanya ialah Nabi marah sungguh kepada orang yang buat kerja macam-macam ni. Kerana neraka akan jadi tempatnya. Diseksa akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala kadar dosa bohong yang diperbuatnya itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya lagi ini hadis hasan. Masalah bercakap pada barang yang tidak bergantung dengan maksudmu dan maslahat kamu. Ni pula cerita bercakap yang tak ada tujuan. Bercakap pada barang yang tidak bergantung. Dia kata barang yang tidak bergantung dengan maksudmu. Maksudnya cakap saja tak ada satu tujuan. Cakap kosong. Sesungguhnya ini satu perkara yang terbilang daripada bala lidah manusia. Manusia suka cakap benda tak ada apa. Lah sekali apa satu benda kita dapat daripada duduk bersembang 2-3 jam ni. Tak ada faedah langsung. Maka ni dia termasuk di dalam bercakap kosong. Iaitu sangat suka seseorang itu bercakap berbual pada barang yang tidak ada maksud diri padanya. Ramai orang suka bercakap benda yang tak ada faedah. Ramai. Dan tidak ada apa satu kemaslahatan bagi diri padanya. Tak ada satu masalah pada dia. Kau nak boleh ambil pengajaran pun tak ada. Kau nak boleh... Tak ada apa. Buang masa semata-mata. Seperti orang yang berbualkan hal dirinya dalam musafir. Cerita dia pergi makan angin.
Dia pergi makan angin di mana lah, pergi negeri Cina, dia pergi makan angin, pergi India, dia pergi makan angin, dia pergi Switzerland, dia cerita benda tu. Ataupun halnya di dalam masa ia di dalam laut ataupun di dalam hutan, cerita pengalaman dia belayar keliling dunia dan sebagainya, buat buku, tulis apa semua. Kalau dengan tujuan nak ambil pengajaran, tak apa. Tapi kalau setakat cerita kosong, itu sia-sia. Ataupun berbualkan hal kesenangan orang, cerita orang kaya ni lagu ni, orang kaya ni lagu ni, orang kaya ni lagu ni, tak ada pengajaran, cerita semata-mata storytelling, dia kata. Tak ada pengajaran, tak ada satu kesimpulan daripada cerita tu. Dan berbualkan kemegahan orang dan kekayaannya, cerita pasal orang kaya macam ni, yang akhirnya tak ada pengajaran. Ataupun berbualkan elok makanan dan pakaian orang, cerita dia ni pakai baju necktie dia saja, harga berapa ribu, baju dia seluar dia satu set, pakaian berapa, tak ada pengajaran. Kalau dia buat satu cerita, di hujung cerita tu dia petik satu pengajaran, yang tu tak apa. Ataupun berbualkan keajaiban sesuatu yang dilihatnya, hidup cerita satu benda ajaib yang Tuhan bagi jadi dalam dunia ni, tapi dia tak simpulkan benda tu sebagai yang boleh diambil pengajaran oleh orang yang dengar. Cerita habis dengan cerita saja, tak ada kesudahan pada cerita. Maka semuanya itu, jikalau tidak ada padanya kasat untuk mengumpat dan untuk bermegah diri dan sebagainya, maka harus belaka dibualkannya. Tetapi sungguh pun harus, maka tidak sunyi ia daripada menghabis-habiskan waktu yang besar harganya. Cerita kalau tak melibatkan mengumpat, mengutuk orang dan sebagainya, maka cerita tu harus. Tapi kalau dibuat pengajaran daripada cerita-cerita tu, maka dia sudah jadi sesuatu yang berfaedah kepada orang semua. Tapi kalau cerita-cerita tu disulam dengan tujuan nak menghina orang dan sebagainya, sudah jadi dosa. Dia macam tu aja. Sudah jadi dosa. Kita tahu dia ni bagus, tengok hidup senang dan sebagainya, apa, tengok rumah dia saja, lugu tu kereta dia macam ni, apa semua duk cerita. Tapi baguslah dia pergi jadi macam tu, dia duk tolong orang pun banyak, bawa satu pengajaran dekat orang. Siapa pun kalau nak jadi senang, biar senang yang bukan seorang diri senang, orang lain boleh tumpang kesenangan dia. Macam tu tak apa. Dia pergi cerita pula, dia ni rumah macam ni, kereta macam ni, apa semua macam ni, itu semua rasuah tu, sudah jadi dosa. Mana dia tahu kawan tu rasuah? Sudah jadi dosa. Cerita yang sama, tentang orang yang sama, tetapi kesudahannya membawa malapetaka dan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekiranya digunakan waktu itu faedah akhirat, maka alangkah besar faedahnya. Kalau nak pergi buang masa cerita yang akhirnya tak ada pengajaran, lebih baiklah guna masa itu pergi baca Quran. Dia kata, boleh pahala tentu dah. Begitu. Ataupun diam daripada berbual yang demikian itu. Ataupun nak baca Quran pun segan dan sebagainya, tak usah cakap apa. Sengap lebih baik daripada duduk cerita, duduk mengumpat, menghina dan sebagainya. Lebih baik duduk diam saja. Dan berpaling kepada menggunakan waktu bagi memikirkan suatu pintu rahmat daripada rahmat-rahmat Tuhan. Ataupun buat sesuatu yang boleh mendapatkan rahmat Tuhan. Ataupun berzikir dan bertasbih, maka tiada syak lebih besar faedahnya lagi. Ataupun masa tu guna untuk berzikir dan bertasbih, tentu dah ada pahala. Maka tidakkah rugi besar membuang waktu yang besar harganya itu. Rugi kita kalau ada masa kita tak manfaatkan masa tu. Tuan-tuan, kita Tuhan bagi apa kat kita? Semua orang Tuhan bagi sama rata. Tuhan bagi modal dekat semua orang. Sama aja. Apa dia? Masa modal ya. Sebahagian kecil orang Tuhan bagi masa dan Tuhan bagi duit ringgit sebagai modal untuk buat baik. Tapi semua orang Tuhan bagi masa sebagai modal dia. Berapa ramai orang yang menggunakan modal hak Tuhan bagi itu untuk nak buat untung akhirat. Dan berapa ramai orang yang membazirkan modal yang Tuhan bagi kerana dia buat dosa untuk nak tanggung di hari akhirat. Orang kaya, orang miskin, orang sihat, orang sakit, sama aja. Tuhan bagi modal masa. Orang sakit pun kalau duduk atas katil hospital, boleh duduk atas katil baca Quran, dia baca Quran, dia ada banyak kebaikan. Banyak pahala dia dapat di akhirat itu. Walaupun dia sakit, tak mesti dia sihat untuk nak buat pahala. Sebab dia sakit dengan orang sihat sama aja dari segi modal masa Tuhan bagi kat dia.
Bahkan dia hak sakit ni mempunyai lebih masa lagi untuk nak buat kebajikan, nak buat pahala di sisi Allah. Berbanding dengan orang sihat yang sibuk dengan 1001 macam kesibukan, dia tak dan nak buat pahala akhirat. Maka dia hak sakit ni lebih banyak lagi masa untuk nak buat kebajikan. Tiba-tiba dia tak manfaatkan modal masa yang Tuhan bagi kat dia, dia buang masa tu begitu sahaja. Maka masa tu adalah modal yang Tuhan bagi dekat manusia untuk manusia nak buat kebaikan untuk hari akhirat. Maka sudahlah rugi diri kita kerana membuang masa itu. Maka dapat bala kita pula kerananya di akhirat kelak, iaitu kena hisap semua apa cakap dan apa bual yang keluar daripada mulut kita. Tuan-tuan percaya tuan-tuan? Nak habis 24 jam ni berapa patah perkataan kita bercakap. Tiap-tiap satu patah tu kena jawab depan Tuhan esok ni. Daripada kita celak mata pagi tadi sampai nak boleh pejam mata tidur saat lagi, berapa banyak masa Tuhan bagi kat kita, berapa banyak kita bercakap dalam tempoh kita sedang jaga. Kita percaya tak kata tiap-tiap patah perkataan hak kita cakap ni Tuhan tanya balik di sana esok ni. Kalau menyentuh orang, Tuhan tanya betul ke apa yang hang kata? Kalau menyentuh orang, apa yang kita cakap ni menyentuh orang, Tuhan tanya kita betul ke apa yang hang kata? Kalau kita pun tak tahu betul tak betul, tapi kita bercakap dah, jawab depan Tuhan. Maka setiap patah yang terbit daripada mulut kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau cakap itu tidak berdosa sekalipun, tetapi dapat bala berhisap juga. Walaupun cakap tu cakap yang tak ada dosa, tapi cakap tu akan dihisap. Hisap kira bala lah. Orang yang tak banyak hisap, cepatlah masuk syurga. Orang yang banyak hisap, lambat masuk syurga. Tuhan nak hisap tentang cakap dia lagi, Tuhan nak hisap tentang harta dia lagi, banyak benda Tuhan akan hisap. Belum hisap tentang amalan perbuatan dia lagi. Cakap saja banyak mana, lagi banyak cakap, lagi banyak hisap dia di hari akhirat. Lagi banyak harta, lagi banyak soal siasat di hari akhirat. Maka dengan kerana tu menjadi bala kepada dia di hari akhirat itu. Maka tidaklah dapat seorang yang bersih daripada segala dosa, serta ada padanya halnya di dalam dunia bercakap dan berbual akan barang yang tiada bergantung maksudnya dan kemaslahatan padanya itu. Itu dia. Tak ada manusia yang bersih daripada dosa dalam dunia ni. Semua orang ada cerita. Semua orang ada cerita. Cerita sama ada teruk tak teruk aja. Tapi semua orang ada cerita. Cakap, ada cerita. Buat satu benda, ada cerita. Semua orang tak bersih, betul-betul bersih di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma teruk dengan tak teruk saja bila kita dihadapkan di depan Tuhan esok ni. Tidaklah manusia dapat terus masuk syurga. Pasal apa? Pasal kita ada bercakap, maka kita tak boleh terus masuk syurga. Akan dihisap cakap kita dulu. Melainkan dengan kena hisap lebih dahulu juga. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala tuwfiya rajulun min ashabihi faqala yani rajul abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallama bima la ya'ni aw bakhila bima la yanqusu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, mati seorang laki-laki daripada sahabat Nabi. Maka berkata satu orang yang lain, sukacitalah engkau wahai yang mati dengan mendapat masuk syurga tidak berhisab. Berlaku zaman Nabi, satu orang sahabat mati. Sahabat hak ada ni, hak masih hidup ni, dia pergi kata abshir bil jannah. Dia kata seronoklah hang terus masuk syurga tak kena hisab. Kau hak hidup ni kata lagu tu. Oleh kerana kamu satu orang yang ada cukup elok perangai kamu dan sifat kamu. Dia kata lagu tu kerana kau hak mati tu orang bagus. Orang baik. Tak bercakap banyak. Nak dengar dia kata ke orang ni payah.
jenis beradab, berakhlak mulia dan sebagainya. Bila dia mati, orang-orang ni semua kata Allah absyir bil jannah. Seronoklah dia terus masuk syurga lah. Pasal apa? Pasal dia orang bagus-bagus. Kata lagu tu. Apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan laki-laki itu, lalu sabda Nabi SAW, adakah engkau tahu habis semua akan perangai laki-laki itu dan amalnya? Nabi bila dengar kawan ni kata lagu tu, Nabi tanya dia. Nabi kata, hang kenal dia A sampai Z ke? Awak hang kenal dia luar dalam ke? Nabi kata kat dia. Maka barangkalinya telah bercakap-cakap dan telah berbual-bual ia dengan barang yang tiada bergantung apa maksud padanya. Ataupun ada ia bakhil sedikit harta yang tiada mengurangkan hartanya apabila diberikan dan disedekahkan kepada orang yang minta sedekah padanya. Maka perbuatannya yang demikian itu memberi gendala akan dia terus masuk syurga. Jikalau dia orang yang tidak berdosa sekalipun. Tetapi perbuatannya pasti dihisap dulu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudahlah kata kamu wahai laki-laki, absyir bil jannah. Itu tidak betul dan tak berlaku ia. Nabi kata mana ada senang-senang orang mati tak terus nak masuk syurga, mana ada. Nabi kata kecuali orang yang masuk dalam janji Allah, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Lain daripada manusia yang dapat janji Allah dapat masuk syurga tanpa hisap, semua akan kena hisap dulu. Walaupun hang tengok dia nampak perangai elok, walaupun hang tengok dia nampak macam orang yang baik-baik, tapi nama kata manusia dia ada bercakap. Setiap cakap dia akan dihisap oleh Tuhan. Jadi nak kata dia mati terus masuk syurga tak boleh. Nabi kata manusia kok mana pun akan kena hisap dengan Tuhan dulu baru boleh masuk syurga. Kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi bagi tahu depa ni masuk syurga tanpa hisap. Yang ni kecuali. Lain daripada tu semua kena hisap dengan Tuhan dulu baru boleh masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi bermula ini hadis gharib. Masalah bercakap dan berbual pada yang bukan dimaksudkan bagi diri itu satu bala daripada beberapa bala lidah manusia. Bercakap kosong ni jadi bala dekat manusia. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan syarahnya di dalam Ittihafus Sadah, ketahuilah olehmu sesungguhnya sebaik-baik ahwal dirimu itu ialah memeliharakan tuturan lidahmu daripada sekalian bala yang kami sebutkan itu, iaitu pelihara lidahmu daripada mengumpat, daripada mengacum, daripada bohong, daripada membangkang cakap orang, daripada bersabung lidah dan lainnya, dan bercakap berbual pada barang yang diharuskan, lagi tiada memberi mudarat ke atas dirimu dan diri orang Islam yang lain sekali-kali. Itu dia. Imam Ghazali kata nak selamat, betul-betul nak selamat, nombor satu jangan duk mengumpat. Yang kedua jangan duk mengacum. Dalam bahasa hadis dia panggil an-namimah. An-namimah ni masuk hidup mengacum, hidup belaga orang. Dia habaq kat kau ni kata dia ni lagu ni, dia habaq kat kau ni kata dia ni lagu ni, pergi mengacum sana mengacum sini, orang berkelahi kerana dia. Orang jadi berkelahi kerana dia. Duk buat kerja macam ni lambat, akhirat esok lambat cerita. Dan kalau sekiranya nak selamat di akhirat esok, jangan bohong, cakaplah betul. Duduk bohong dengan kerana kita cakap bohong, 1000 orang, 100 orang, 100,000 orang jadi sesat kerana kita cakap bohong. Tanggung di akhirat itu. Bercakap betul. Orang nak suka kat kita, orang tak suka kat kita, itu orang punya hal. Kita bercakap betul. Macam tu. Dan jangan membangkang cakap. Orang duk bercakap benda betul, kita pergi duk bangkang, kita pergi duk sagang. Jangan buat kerja macam tu. Bangkang benda-benda yang betul tak mah. Dan bersabung lidah, Islam tak suka kita pergi duk bertengkar dengan orang. Piduk bersabung lidah, piduk tunjuk pandai berhujah dan sebagainya. Islam tak suka macam tu. Islam suruh kita cakap benar. Nak pergi nak bertengkar dengan orang bukan kerja kita. Kita tak ada masa nak buat kerja-kerja macam tu. Dan bercakaplah dengan benda yang baik-baik. Sesungguhnya engkau bercakap dan berbual apa-apa yang tiada faedah pada dirimu padanya dan tiada maksudmu, maka itu membuang masamu jua dan menjadikan kena hisab di akhirat atas amal lidahmu itu.
dan menjadikan ganti yang lebih baik dan lebih manfaat itu dengan yang lebih keji dan lebih bodoh. Hidup bercakap benda yang tak perlu bercakap. Saja aja kita pergi jadi dosa. Saja aja. Hidup jadi dosa dengan kerana tu. Kerana jikalau engkau buangkan masa berbual demikian itu kepada fikir, barangkali boleh jadi terbuka bagimu daripada limpah kurnia Tuhan. Yakni pada waktu berfikir itu akan barang yang besar faedah. Daripada hidup bercakap, baik kita fikir. Banyak benda kita boleh fikir dalam dunia. Fikir macam mana aku nak buat bagi anak aku ni jadi. Itu penting. Macam mana ni nak buat bagi anak aku ni jadi elok, jadi bagus, jadi bersopan, jadi berakhlak, jadi beradab ni. Macam mana aku nak buat? Fikir macam mana, cari cara yang terbaik nak boleh didik anak bagi jadi elok. Lebih baik daripada kita tidur hantam anak orang ni legunu, anak orang ni leguni dan sebagainya. Anak kita sendiri kita tak ada masa nak perbetul dia macam mana. Buah hasil daripada berfikir sudah tentu dia akan bawa kebaikan kepada manusia. Kita nak bercakap pun fikir dulu. Nak bercakap pun fikir dulu. Hak aku nak bercakap ni nak bawa buruk kan, nak bawa baik kepada masyarakat. Fikir dulu. Benda yang kita buat selepas berfikir jauh lebih baik daripada yang kita buat tanpa fikir. Maka fikir ni penting. Dan jikalau tahlil kamu akan Allah dan bertasbih kamu baginya dan mengucap takbir, maka tentulah itu lebih baik bagimu daripada berbual yang tiada faedah bagimu. Tahlil maksudnya la ilaha illallah. Duduk saja-saja tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik daripada hidup cakap kosong. Bertasbih subhanallah, subhanallah, lebih baik daripada bercakap kosong dan sebagainya. Maka beberapa cakap yang boleh dibualkan dengan dia, maka jadi dibangunkan Allah bagimu mahligai dalam syurga. Itu dia. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, kita bercakap satu benda baik, Allah bina satu mahligai dalam syurga untuk kita. Benda macam ni tuan-tuan, kan kita tak percaya ni masalah kita. Ya? Takkan cakap macam ni pun nak dapat mahligai, tak percaya. Sedangkan itu janji Nabi SAW. Dan barang siapa kuasa atas ambil satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan, tiba-tiba mengambil dia akan tanah yang tiada berfaedah baginya, nescayalah adalah ia rugi akan sebagai rugi yang amat nyata. Depan kita ada dua. Satu, kita boleh dapat intan berlian. Satu lagi, kita boleh dapat pasir. Dua-dua ada depan kita, kita boleh ambil hak mana kita mau. Kita pergi ambil pasir. Apalah punya rugi kita ni. Dia nak buat bandingan. Dia kata di depan kita, Tuhan bagi modal kat kita, dia bagi lidah. Kemudian dia bagi akal. Kemudian dia... Kalau kita pilih untuk nak petik lidah berzikir, kita dapat intan berlian. Tapi kita pilih untuk nak petik lidah dengan nak menghina orang, kita dapat pasir. Manusia ni depan dia ada intan berlian, ada pasir, dia pilih pasir. Apalah punya rugi manusia yang macam ni. Dia tahu kalau dia buat yang ni dapat benda ni, buat yang ni dapat benda ni, dia pilih nak buat benda yang nak dapat benda yang merugikan dia. Rugi manusia macam ni. Maka inilah misal bagi siapa yang meninggalkan ingat Allah Subhanahu wa taala dan berbimbang dengan yang harus, yang tiada dimaksudkan akan dia itu, maka tiada gunanya. Dia buat benda yang tak ada faedah, tak ada guna. Kerana sesungguhnya, jika pun tiada ada berdosa, tetapi telah rugi ia dengan sebab luput akan dia oleh laba, oleh untung yang besar dengan zikir akan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya mukmin itu tiada ada diamnya melainkan fikir. Sepatutnya orang mukmin, orang yang beriman, bila masa lapang fikir. Itu sepatutnya orang yang beriman. Dan tidak ada tilik pandangnya melainkan pengajaran. Orang yang beriman ni sepatutnya dia tengok apa pun dia ambil pengajaran. Nah, dalam Quran dia kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar wahai orang-orang yang ada mata boleh melihat. Kita tengok satu benda, ambil pengajaran. Kita tengok satu benda, ambil i'tibar. Bukan kita tengok satu benda, kita hina. Bukan kita tengok satu, kita kutuk. Bukan itu. Tengok satu benda, ambil i'tibar. Apalah teruk macam ni budak-budak lah ni tak.
Aku tak mau anak-anak aku jadi macam ni. Pengajaran. Tengok satu benda hak baik, ingat dalam hati. Kalau anak aku jadi baik macam ni, alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Kita tengok satu benda, satu iktibar kita dapat. Itu orang yang beriman. Dan tiada dicakapnya melainkan zikir. Orang yang beriman, kalau dia nak bercakap, kok mana pun cakap tu jadi zikir. Zikir ni maksudnya cakap dia membawa orang ingat kepada Allah. Bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah sahaja. Tapi zikir ni juga ialah apa juga benda yang kita bercakap, kita boleh ingat Tuhan dan orang yang dengar kita boleh ingat Tuhan. Itu zikir. Begitu. Dan demikianlah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan modal seseorang hamba Allah itu ialah masa ini kita abang tadi ni. Modal yang Tuhan bagi dekat manusia ni ialah masa. Masa ni modal kita. Maka sebagaimana sekalipun dia gunakan waktunya kepada yang tiada dimaksudkan akan dia, dan tiada dijadikan pertaruhan pahala dengan dia di dalam negeri akhirat, maka sesungguhnya membuang-buang dia akan modalnya. Itu dia. Tuhan bagi masa sebagai modal untuk dia nak buat pahala akhirat. Tiba-tiba dia pergi duduk bercakap kosong untuk nak isi masa yang Tuhan bagi kat dia sebagai modal tu. Maka dia tak dapat apa di akhirat itu. Dan rugi dia akan sebagai rugi yang nyata. Kerana inilah sabda Nabi SAW seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, daripada kesempurnaan Islam seseorang itu ialah ditinggalkannya barang yang tiada maksud, tiada faedah akan dia bagi dirinya dan tiada faedah kepadanya. Itu dia. Di antara kesempurnaan Islam satu orang manusia tu ialah apabila dia tak buat benda yang merugikan dia. Itu menunjukkan sempurna Islam manusia ni. Dia tak buat benda yang tak bawa untung apa-apa kat dia, dia tak buat. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah bercakap yang tiada maksud, cakap yang tak ada guna, dan telah mengambil yang tiada faedah itu, bagaimana ia? Yang ini pun dia ulang yang tu jugalah. Contoh tengok tajuk baru, bab ma jaa fi qillatil kalam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sikitkan bercakap. Islam dia suruh kita kalau boleh tak suruh cakap banyak. Begitu. Ketahuilah saudaraku, membanyakkan cakap dan membanyakkan bual pada barang yang tidak dimaksudkan bagi agama dan maslahat diri itu selalunya menjatuhkan diri dalam cakap perkara salah. Tak ada apa nak bercakap, nak bercakap juga tak lagi berdosa. Tak ada apa nak bercakap, tapi nak bercakap juga dia merawit lah. Merawit tak lagi benda tak patut kita cakap. Kita cakap tak ada pasal-pasal pergi hina orang, tak ada pasal-pasal pergi tuduh orang, tak ada pasal-pasal pergi tenah buat cerita tak betul tentang orang. Dah tak ada benda nak bercakap. Sebenar-benar pun tak ada apa nak cakap, tapi nak cakap juga. Bila cakap juga kita terbabas. Begitu. Maka Islam kata apa? Benda kalau sekiranya tak perlu, tak payah cakap. Begitu. Kerana cakap banyak itu ditariknya kepada yang demikian, yang ni kepada yang salah itu dengan tiada sedang. Tak sedang. Bila bercakap ni tak sedang. Tengok-tengok, dia bercakap benda dosa dah. Tak sedang. Kemudiannya balik malam, nak tidur malam tu baru ingat-ingat balik, karut lah tadi. Tapi kita dah buat dah benda tu. Maka jadilah cakap itu, jikalau mengeluarkan cakap haram, maka dapat dosa. Kalau dalam banyak-banyak cakap tadi ni, pergi bercakap benda-benda haram, berdosa. Seperti berbualkan kisah main perempuan. Tak ada cerita nak sembang. Cerita pasal pergi duk main perempuan jalan. Tak ada pasal pergi jadi dosa. Ataupun berbualkan kisah sedap dan sukanya minum arak. Tak ada pasal. Sembang main, tak ada. Pergi cerita. Aku semalam tak pernah kena, semalam pergi kena sebotol karut.
Pergi minum tu dah salah dah. Pergi cerita ke orang pula dengan megah benda salah dia buat, lagi bertambah salah dia. Dan berbualkan kisah sukakan taik judi dan suka makan candu. Tak ada hal nak sembang cerita benda lagu ni. Dan suka busuk mulut dan pelucah. Bila bercakap banyak, dia nak main lah cerita hina orang. Hina orang ni busuk mulut lah. Busuk hati, yang busuk hati itu keluar ke mulut jadi busuk mulut. Kita boleh nak mengumpat orang, boleh nak hina orang, boleh nak fitnah orang ni punca daripada hati kita busuk. Kita busuk hati dekat dia, kita dengki kat dia, kita iri hati kat dia, kita busuk hati dekat dia. Kerana tu dia terbit di mulut. Bila terbit di mulut, busuk mulut. Berdosa juga. Dan pelucah, lepas tu cakap sebut benda-benda yang lucah, benda-benda yang tak patut orang Islam sebut. Ataupun pemaki, dia kata, pencarut, pengutuk dan berbualkan kesedapan orang yang berharta. Dia cakap benda-benda lagu tu, mencarut, mengutuk dan sebagainya. Dan menceritakan kebesaran raja-raja, kemegahan orang besar-besar dan orang kaya-kaya, dan berbualkan apa yang ditegah oleh syarak. Dia sembang benda yang agama tak bagi kita bersembang. Adapun jikalau berbualkan perkara yang kebajikan, perkara yang berkebaikan, seperti berbual kisah orang-orang yang saleh, cerita, nak ambil pengajaran. Ataupun berbual perkara ibadah, sembang pasal tajuk agama. Start dengan satu tajuk pasal agama. Sembang pasal itu. Macam mana cara kita nak menyaga, nak bagi menyaga ni dapat keredaan Allah? Misalnya itu tajuk dia, itu sembang. Yang sembang tu berkisar di sekitar nak menjadikan apa yang kita buat tu sebagai benda yang dilului oleh agama. Ataupun amal yang disuruh oleh Allah. Dan sembang tentang apa hukum syarak, tentang halal dan haramnya, sembang pasal itu. Ni kita duk makan ikan ikan gelama macam apa, perut tak buang isi perut dia terus sembang pasal itu. Bolehkah, haramkah, halalkah, bolehkah tak boleh? Sembang benda yang macam tu ada faedah dia. Pasal apa? Pasal kita bersembang benda yang nak menentukan haram halal sesuatu hal. Boleh. Dan membanjukkan cakap yang menjadikan pengajaran, ataupun cakap banyak tapi cakap tu cakap yang boleh membawa pengajaran. Tak merapu, tak jadi. Cakap yang akhirnya benda tu membawa pengajaran. Yang tu tak salah, dia kata. Dan juga yang i'tibar kepada diri. Tujuan dia nak ambil pengajaran untuk diri sendiri. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Bahkan menjadi baik pula. Cakap yang macam tu tak salah. Bahkan membawa kebaikan. Jika tidak demikian itu lebih baik diam saja. Kalau tak boleh nak bercakap yang baik-baik ni, tak ada modal nak bercakap benda baik-baik, duduk diam lagi baik. Ataupun bercakap akan apa yang tak dapat tidak dimaksudkan bagi dirimu. Cakap benda yang tak dapat tidak, kita mesti bercakap. Itu tak apa. Dan masalah dunia dan juga agama kamu. Maka hendaklah jaga-jaga diri daripada membanyak-banyakkan cakap. Kerana semuanya itu disurat akan dia oleh malaikat. Ada raqib dan atid yang duk mencatat apa yang kita cakap. Kita kata, kita cakap, kita apa, semuanya disurat dan direkod. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Bilal bin Harith Al-Muzanni sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Diriwayatkan hadis ni daripada satu orang yang bernama Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni radhiyallahu anhu, yang menjadi sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya satu orang daripada sekalian kamu bercakap dengan satu cakap daripada keredaan Allah, yakni cakap yang disukai oleh Allah daripada barang yang disangkakan sampai ia kadar yang ia sampai daripada pahalanya. Nescaya disurat Allah bagi orang yang ada bercakap itu dengannya akan keredaan Allah.
dan suka Allah kepada dia sehingga hari jumpanya. Yang ni di surat Allah cakapnya yang baik lagi yang disukai Allah itu, disuratkannya pahala daripada masa dia bercakap sampailah kepada matinya dan sampai pada hari kiamat. Nabi SAW kata, ada satu orang manusia, dia cakap satu benda baik. Dia tu ingat, dia bercakap ni tak ada apalah, dia bercakap habis di situ saja. Rupa-rupanya cakap dia tu cakap baik, Allah suka dengan cakap dia. Allah bagi pahala, pada masa dia bercakap tu Allah bagi pahala. Pahala tu kekal sampai hari dia mati, pahala tu kekal sampai hari kiamat esok ni. Kerana dia bercakap benda baik. Tuan-tuan, orang-orang yang alim-alim yang dulu-dulu, cakap-cakap mereka ni jadi kata-kata hikmah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia bukan Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia bukan Nabi. Dia cuma menantu Nabi, sepupu Nabi. Tapi berapa banyak cakap Sayyidina Ali yang sampai hari ni orang duk sebut? Berapa banyak cakap Sayyidina Ali yang sampai hari ni orang duk sebut? Dia kata al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Tapi sampai hari ni orang duk cakap. Sayyidina Ali kata al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk. Ilmu dia jaga kamu. Ilmu tu jaga kamu. Wa anta tahrusul mal. Tapi kamu kena jaga harta. Itu kata-kata Sayyidina Ali, bukan hadis Nabi. Tapi sampai hari ni orang dah sebut Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali kata. Noh, yang i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bukan hadis Nabi. Sampai hari ni orang dah sebut benda tu, i'mal li dunyaka, bekerjalah untuk dunia kamu ka'annaka ta'ishu abada. Soal kita bila time buat kerja betul-betul. Seolah-olah kita tak mati dah bila kita buat kerja. Wa'mal li akhiratika, tapi beramallah untuk akhirat kamu. Ka'annaka tamutu ghada. Seolah-olah kamu tahu kamu nak mati esok. Maka malam ni kalau boleh tak mau tidur selelap pun nak buat ibadat, biar mati dalam keadaan beribadat pada Tuhan. Bukan Nabi kata. Sampai hari ni orang dah sebut benda tu. Maka kata-kata tu kata-kata yang terbit daripada mulut orang-orang yang baik-baik. Maka kata-kata tu sampai hari ni orang dah sebut. Kita punya kata-kata siapa pun tak sebut. Kita punya kata-kata orang pun tak sebut. Tapi orang yang baik-baik ni, hak mereka punya kata ni hikmah. Hikmah ni makna kebijaksanaan. Cakap dia tu ringkas, tapi ringkas menampakkan bijaksana orang yang bercakap tu. Dia lagu tu. Ni dia nak abang kat kita ni. Kadang-kadang kita bercakap ni, ada satu benda yang kita cakap tu sedap. Terlekat dalam hati orang ni. Dia terpahat masuk dalam hati orang ni. Orang tu sebut tu lah, dulu Tok Guru kita sekian-sekian nama kata macam ni. Tok Guru saya dulu kata macam ni. Tok Guru tu sendiri, masa dia kata, dia duk ingat dia kata ni biasalah macam dia duk kata hari-hari. Tapi rupa-rupanya kata-kata dia tu terpahat dalam hati orang hak dengar ni. Kerana kata-kata tu Allah bagi pahala kat dia masa dia kata. Pahala tu berlanjutan sampai dia mati. Pahala tu berlanjutan sampai hari kiamat esok. Sebab kata-kata dia yang baik itu terpahat dalam hati orang. Dan orang duk pegang pada kata-kata nasihat dia tu. Ni kadang-kadang kebaikan yang tak disangka oleh sesetengah manusia. Begitu. Maka matilah orang itu di dalam Islam, dia kata. Dan tidak diazab akan dia di dalam kubuknya. Dan tidak dihina akan dia di padang mahsyar. Dan pada waktu berimpun di padang mahsyar esok, tidak akan dihina akan dia. Itu dia. Orang yang baik ni, begitu keistimewaan Tuhan bagi kat dia. Semata-mata kerana cakap dia tu cakap baik, dan orang pegang kepada cakap dia yang baik itu, Allah pelihara dia sampai macam tu. Sebaliknya dia kata wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat
fayaktubullahu alaihi biha saqatahu ila yaumi yalqah. Dan bahawasanya satu orang lelaki bercakap dia dengan satu cakap daripada yang memurkakan Allah. Ni pula sebaliknya. Dia pergi bercakap satu benda yang dia cakap tu menyebabkan Tuhan marah kat dia. Yakni cakap yang tidak suka Allah kepada dia. Bahkan jadi murka Allah dan marah kepada dia. Barang yang disangkakan sampai ia qadar yang telah sampai. Nescaya disuruh Allah atasnya dengan dia akan murkanya sehingga hari jumpanya. Maka dihabiskan umurnya dengan kecelakaan semata-mata. Dan jadilah ia diazab dalam kubur dia. Lagi dihina akan dia di padang mahsyar. Sehingga jumpa Tuhannya. Maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu dia. Dia bercakap satu benda. Dia tu ingat dia bercakap orang gelak habis dalam tu aja. Dia tak tahu benda dia cakap tu melekat dalam hati orang. Berapa ramai orang jadi sesat kerana dengar cakap dia. Maka Allah marah, Allah murka dekat dia. Sampai mati dia, Allah murka dia. Sampai esok berimpun di padang mahsyar, dia duduk dalam kumpulan yang mendapat kemurkaan Allah. Dan bila jumpa Allah, Allah umban dia ke neraka. Takut tuan-tuan. Lidah ni cukup senang nak petik cakap apa pun cukup senang. Itu sebab awal-awal tadi kita dah baca, dia pesan dekat kita nak bercakap, fikir habis-habis dulu. Manusia ni selalu dia take for granted. Dia ingat dia cakap apa pun tak apa. Dia tak tahu dia cakap tu boleh membawa dua kesan. Sama ada membawa kesan baik yang membawa kebaikan kepada dia sampai hari akhirat, ataupun membawa kesan buruk yang akan membinasakan dia sampai hari akhirat. Maka kita tuan-tuan, kita jaga-jaga. Saya pesan diri saya dan saya pesan kepada tuan-tuan semua. Cakap jangan sampai melanggar sempadan agama. Jangan sampai melanggar sempadan agama. Benda-benda agama lebih-lebih lagi, jangan duk jelabah mulut cakap lebih kurang. Sebab kita bukan ahli dalam bidang tu, lebih baik kita jangan bercakap. Sagi silat-silat kita bercakap, satu, kita dapat murka Allah. Yang kedua, kalau ada orang terpengaruh dengan cakap kita yang salah tu, orang duk pegang yang tu, maka kita sentiasa dimurkai Allah. Sampai habis umur kita dalam keadaan dimurkai Allah. Sampai bangkit di hari akhirat esok Allah murka kita. Bila jumpa Allah, tak ada tempat lain melainkan neraka tempat Tuhan akan letak kita. Na'udzubillah min zalik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk bab ma jaa fi awanid dunya 'ala Allah 'azza wa jalla. Iaitu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan keji dan hina dunia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia. Kita nak tengok apa penilaian Tuhan pada dunia ni. Kan? Bagi kita dunia ni dahsyatlah. Bagi kita dunia ni dahsyatlah. Bagi kita dunia ni segala-galalah. Maka kita sanggup buat apa saja untuk nak dapat dunia. Sanggup bohong, sanggup tipu, sanggup fitnah orang, sanggup buat zalim pada orang, sanggup macam-macam benda kita sanggup buat dengan syarat dunia ni kita dapat. Kerana bagi kita dunia ni segala-galanya. Tuhan melihat dunia ni macam mana? Adakah dunia ni besar sangat? Dinilai sebagai sangat besar di sisi Tuhan? Ataupun macam mana? Dan macam mana agama suruh kita ambil dunia ni macam mana? Adakah Islam secara mutlak larang orang Islam jadi kaya? Adakah macam tu? Adakah Islam secara mutlak larang orang Islam daripada pergi belajar tinggi-tinggi jadi saintis jadi apa? Adakah macam tu? Ataupun Islam ambil jalan macam mana dalam nak menghadapi dunia ni? Kita kena tengok macam mana Islam melihat perkara-perkara ni. Lepas ni kita akan masuk pula tajuk ma jaa anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahawa dunia itu penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Itu hadis dia. Ada hadis yang sebut macam tu. Apa maksud hadis tu?
Adakah maksud hadis tu kita ni orang Islam, orang yang beriman, duduk dalam dunia ni kok mana pun macam duduk dalam penjara? Adakah itu maksudnya? Maka atas dunia ni hak boleh kaya orang kafir saja. Pasal Nabi kata lagu tu. Adakah itu maksudnya? Jadi kita tak boleh salah faham hadis ni. Tak boleh salah faham. Ada orang salah faham. Dia kata apa? Anak gelut sangat cari dunia buat apa? Dia kata, Nabi kata dah dunia ni penjara orang mukmin. Makna orang mukmin ni kok mana pun tak boleh dapat dunia ni. Adakah itu faham dia? Kita akan tengok macam mana hadis ini dikupas oleh Nabi SAW. Kita akan tengok. Kita kena jelas tentang benda-benda ni semua. Kemudian kita akan tengok tajuk Maja'ah masalud dunya mislu arba'ati nafar. Umpama dunia seumpama 4 orang. Ini pun menarik. Dia akan cerita perbandingan dunia ni dibandingkan dengan 4 orang manusia. Maka hak mana satu manusia yang diiktiraf oleh agama sebagai dia memahami apa yang dia perlu buat di atas dunia. Tuan-tuan, lepas ni tajuk-tajuk dia adalah tajuk yang sangat menarik. Dia akan bagi tahu kat kita pula bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib mendefinisikan dunia. Sayyidina Ali kata dunia ni macam mana? Dia akan bagi tahu dunia ni ialah 1 2 3 4 5 6 benda. Dia akan beritahu dunia ni 6 aja. Manusia semua duk cari 6 benda ni. Tapi apa hakikat ke 6 benda ni? Sayyidina Ali akan beritahu dekat kita. Bila tengok benda tu kita akan nampak, oh, ni cerita sebenar. Jadi tujuan dia ialah apa tuan-tuan? Tujuan dia ialah supaya manusia ni tidak loba dan tidak tamak dalam nak menghimpun dunia sehingga akan mengenepikan hukum hakam agama. Dunia kena cari. Tapi jangan sampai mencari dunia sampai tolak hukum agama pergi ke tepi. Dia tak mau macam tu. Islam mau pembangunan. Tapi dia tak mau pembangunan yang didirikan di atas runtuhan Islam. Dia tak mau. Jadi macam mana Islam mengupas benda ni? Kita nak tengok. Sebab kita orang Islam, kita nak tengok kupasan secara Islam. Kita tak mau kupasan berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita dapat memahami petunjuk Allah, petunjuk yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.